Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat menyambut Ramadan yang ke-8. Okey, semua puasa penuh seminggu ni. Insya-Allah penuh belakaran. Okey, alhamdulillah insya-Allah hari ini kita meneruskan lagi dengan kelas COVID-19 hari yang ke-9. Hari ini kita insya-Allah masuk bahagian nahwu dan pengenalan sedikit kepada i'rab. Okey, sebenarnya kita dah belajar i'rab tapi tak apa, kita ulang kaji sedikit insya-Allah. Okey, ini bahagian balaghah yang kita belajar sebelum ni, yang kita dah cover 6 subtopik sebenarnya. Piwit banyak sekali kan. Di mana kita tahu bahawa muqabalah tiba ada 2 bahagian, ijabi salbi, ciri nak ada 2 bahagian, at-tam ghairu tam, as-saja khabari ada 3, dia punya adrabul khabar, ibtidai, talabi, inkari dan insya'i ada 2, iaitu at-talabi dengan ghairu talabi. Kepada ada pula dia punya tariqah ada 10 tu kan, istifham, an-nida, at-tamanni, at-ta'ajjub dan sebagainya insya-Allah. Okey, tak apa, alhamdulillah kita rasa macam dalam 8 hari yang lalu kita dah 8 hari, maksudnya kalau 2 hari seminggu, so kita dah belajar sebulan untuk bab balaghah. Okey, insya-Allah kita dah banyakkan input kan, masukkan. Okey, so kita tinggalkan sekejap balaghah. So insya-Allah lughatul Arabiah ada 3 bahagian kita ketahui, nahwu, saraf dan balaghah. So hari ni kita masuk nahwu. Okey, so nahwu ni, pembahagian nahwu ini dibuat oleh Anas sendirilah. Oleh Anas sendiri. Antum mungkin tak jumpa lagu ke tempat lain. So ana bahagikan pembelajaran nahwu SPM ini kepada 3 bahagian. Okey, iaitu mauqi', hukum dan alamat. Okey, ini ana punya ijtihad sendiri, ana punya pandangan sendiri supaya lepas ni ana nak mengajar lebih mudahlah. Okey, basically nahwu ada 11 bab dalam SPM, ana al-khabar, idhafah, ada wad syarat, maf'ulun mutlaq, munada, istifham, istisna dan hal. 7 bab ni ana letak dalam bahagian mauqi'. Tawabit dengan mabni di bawah hukum dan asmaul khamsah dan af'alul khamsah di bawah bab alamat. Okey. Kenapa? Tak apa. Kalau nak explain pun mungkin panjang, so tak perlu explain lagi sekarang kan. Tapi yang penting insya-Allah hari ini kita seperti mana yang anda maklum, mauqi', hukum, alamat itu di bawah i'rab. Mauqi'ul i'rab, hukum i'rab dan alamat i'rab. Okey. Dan seperti mana yang kita dah maklum, yang anda selalu ulang sebelum ni, jantung kepada ilmu nahwu adalah i'rab. Orang yang belajar nahwu tetapi i'rab dia tak tahu, something wrong, ada kesilapan dalam pembelajaran. Di mana i'rab ni adalah sangat penting dalam bab nahwu. Okey, so insya-Allah kita akan mulakan bahagian nahwu ini dengan sedikit ulang kaji dalam bab i'rab. Okey, so insya-Allah. Al-i'rab, sedikit definisi, antum boleh tengok sendirilah. I'rab maksudnya perubahan baris akhir bla 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 bla. Suatu kalimah disebabkan berbeza. Okey, tak apa. Yang penting i'rab adalah melibatkan baris akhir. Okey, kalau boleh baca sendirilah. Contohnya kita tengok at-talibu, at-talibu baris depan, at-taliba baris atas, ra'aitu taliba, marartu bil talibi, bi baris bawah. Kenapa baris depan, kenapa baris atas dan kenapa baris bawah? Ini disebabkan berlaku perubahan baris akhir disebabkan ilmu i'rab. Okey. So i'rab ni basically kita kena tahu dia ada mauqi' i'rab, dia ada hukum i'rab dan dia ada alamatul i'rab. Okey. Kita dah belajar kan? So ini ulang kaji sedikitlah. Okey, mauqi' i'rab yang asas, yang perlu kita tahu, dia ada mubtada', khabar, fa'il, maf'ulun bih dan isim majrur. Hukum pula marfu', mansub dan majrur. Mubtada', marfu', khabar, marfu', fa'il, marfu', maf'ulun bih, mansub, isim majrur, majrur. Alamat dia marfu' bil dhammah, mansub bil fathah bagi atas dan majrur bil kasrah. Okey. Okey, maaf ada gangguan sedikit Okey, so insya-Allah kena tahu mauqi', hukum dan alamat dia. Okey, cuma yang paling penting adalah mauqi'. Kita kena tentukan yang mana satu mubtada', mana satu khabar, mana satu fa'il, mana satu maf'ul bih dan mana satu majrur. So oleh kerana itu kita kena tahu sebab jadi majrur, sebab jadi mubtada', sebab jadi khabar. Mubtada' dia adalah perkataan pertama dalam jumlah ismiyah. Ayat ismiyah itu ayat yang bermula dengan isim. Okey, khabar pula ia perkataan yang menerangkan mubtada'.
Okay, nanti kita tengok. Fa'il ialah yang membuat. Contohnya kalau fa'il dia makan, so fa'il yang makan. Siapa yang makan? Dia biasanya datang selepas fa'il. Maf'ul bih datang selepas fa'il, itu selepas fa'il ada maf'ul bih biasanya, tapi tak wajib ya. Iaitu maf'ul bih maksudnya yang dibuat. Contohnya makan. Fa'il yang makan, maf'ul bih yang dimakan. Okey. Isim majrur datang selepas huruf jar. Okey, ini sedikit. Okey, so mubtada dan khabar yang berada dalam jumlah ismiyah dan fa'il dan maf'ul bih berada dalam jumlah fi'liyah. Okey. Yang ni benda yang perlu kita tahu. Aqsamul kalimah, pembahagian kalimah kita ada isim, fi'il dan haraf. Tapi just sedikit saja, tak nak detail. Aqsamul jumlah, pembahagian jumlah ataupun ayat. Ayat kita ada dalam bahasa Arab jumlah ismiyah, ayat dalam isim itu bermula dengan isim, dan jumlah fi'liyah, ayat yang bermula dengan fi'il. Al-adad kita ada mufrad, bilangan ada mufrad seorang, musanna dua, jamak ramai, lebih daripada dua. Okay, nau' kalimah ada muzakkar lelaki, ada muannas perempuan. Okay, ini kita akan pakailah sepanjang i'rab insya-Allah. Okey, kita tengok al-mithalul awal. Contoh yang pertama, Muhammadun talibun. Okey, sekarang ni kita nak i'rab. I'rab perlukan mauqi' i'rab, perlukan hukum i'rab dan perlukan alamat i'rab. Okey, kita nak i'rab Muhammad. Muhammad ni adalah isim. Isim ni adalah maka membentuk Muhammad talibun, membentuk jumlah ismiyah sebab bermula dengan isim. Okey, so kita tengok perkataan pertama dalam jumlah ismiyah. So, Muhammad ni adalah perkataan pertama dalam jumlah ismiyah. Okay, maka dia jadi mauqi' dia mubtada. Bila mubtada, hukum dia adalah marfu'. Macam tu ya. Okey, hukum dia marfu'. Dan marfu', bila hukum marfu', alamat dia adalah i'rab. Alamat dia adalah bid-dhammah. Okey, bid-dhammah. Bid-dhammah tadi kan. Ni. Alamat marfu', alamat dia bid-dhammah. Okey, settle. Kemudian datang talib. Talib ni adalah menjelaskan siapa tu Muhammad. Muhammad ialah seorang pelajar. So, perkataan yang menerangkan ataupun menjelaskan mubtada kita panggil khabar. Yang mengkhabarkan tentang mubtada, yang menceritakan siapa itu Muhammad. Okey. So, talib jadi khabar mauqi' dia. Bila mauqi' khabar, maka hukum dia adalah marfu'. Okey, maka khabar hukumnya marfu'. Bila marfu', alamat dia bid-dhammah. Okey, settle lah. So, ini adalah mubtada, sini adalah khabar. I'rab dia mubtada marfu' bid-dhammah. Talib khabar marfu' bid-dhammah. Contoh je. Senang kan? Okay, kita tengok al-mithalu as-sani. Contoh yang kedua. Nak i'rab, kita ada kena mauqi', kita kena ada hukum dan kita kena ada alamat. Okey, akala. Akala ni bukan isim, dia fi'il. Fi'il kita dah belajar, cuma ulang kaji saya tak nak sebut lah. Okey. Okey, sebab tak ada fi'il kan. Mauqi' kita tak sentuh dalam jadual ni. Okey, so Ahmad datang selepas fi'il. Datang selepas fi'il, maka jadi fa'il. Okey. Kalau makan, Ahmad ni yang makan. Okey, jadi fa'il. Yang makan. Okey, yang membuat, yang makan. Fa'il hukum dia marfu'. So, hukum dia marfu'. Dan marfu' alamat dia bid-dhammah. Alamat dia bid-dhammah. Okey. Okey, makan, yang dimakan. Okey. Yang dimakan, yang dibuat. So, jadilah maf'ulun bih. Selepas fa'il. Okey. Yang dibuat. Jadi maf'ulun bih lah. Yang makan, fa'il makan, perbuatan makan. Fa'il yang makan, maf'ulun bih yang dimakan. Okey. Maf'ulun bih hukum dia adalah mansub. Okey, hukum dia mansub. Okey. Dan mansub, dia punya alamat dia bil fathah. Bil fathah maksudnya baris atas. Okay, bil fathah. Sebab itulah kita baca al-awuzza, za bagi atas bil fathah. Ahmadun bagi depan sebab bil dhammah. Okey. Boleh? Insya-Allah kita tengok satu lagi contoh. Al-mithalus salis, contoh yang ketiga, zahaba Zaidun ilal masjid. Mauqi' i'rab dia, hukum i'rab dia dan alamat i'rab dia. Zahaba ialah pergi, itu fi'il, perbuatan. Okey, tak apa i'rab ni biarkan dulu. Zaidun, siapa yang pergi? Yang pergi ialah Zaidun. So Zaidun itu adalah yang membuat, fa'il, datang selepas fa'il. Okey, so Zaidun yang pergi, iaitu fa'il. Pergi, yang pergi. Okey, fa'il hukum i'rab dia marfu'. Okey, kita dah tahu. Dan marfu' hukum dia adalah bid-dhammah.
Okey. Seterusnya ila. Ila ialah haraf jar. Okey, haraf jar ni tak apa, kita tak masukkan lagi. Nanti kita masuk kemudian. Okey, kemudian huruf jar, selepas huruf jar datang perkataan selepas huruf jar, maka kita nama mauqi' dia adalah isim majrur. Okey, so masjid mauqi' dia jadi isim majrur. Okey, isim majrur hukum dia adalah majrur. Okey, isim majrur, majrurun, dan alamat bagi majrur adalah bil kasrah. So jadi bil kasrah. So masjid ni i'rab dia isim majrur, majrur bil kasrah. Okey, boleh insya-Allah. Okey, tu sikit sebanyak tentang kita punya bahagian. So yang penting kita kena jadual ni lah. Ini asas. Okay, jadual bagi mauqi', hukum dan alamat. Nanti kita akan belajar banyak lagi mauqi'. Okey, itu saja untuk hari ini. Dan ini latihan kita pada kali ini insya-Allah. Okey, soalan dia a'rib al-kalimat allati tahtaha al-khat. I'rabkan kalimah yang bergaris di bawahnya. Okey, ada 5 soalan, ada 10 perkataan bergaris. So insya-Allah boleh buat macam ni. Soalan nombor 1, Osman apa dia punya i'rab? Al-Kursiyu apa dia punya i'rab? Fatimah apa dia punya i'rab? Ummu apa punya i'rab dia? Okey. So insya-Allah. Itu saja. Jazakumullah khairan jazak. Kalau tak faham boleh ulang video ataupun bertanya ataupun komen ataupun like. Jangan lupa untuk subscribe. Wah. Okey, Ramadan al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah next kita akan belajar tentang alamatul i'rab. Wallahu alam. Wassalamualaikum.